Shalom, jemaat sekalian. 各位主所爱弟兄姐妹们平安。 Mari kita membaca satu bagian daripada firman Tuhan. 让我们来读一段上帝的话语。 Kita akan membaca dari kitab Filipi pasal yang kedua 我们一起读腓立比书第2章 ayat 19 sampai pasal 3 ayat yang ke-1a. 从第2章19节到第3章第1节上半节。 Filipi pasal 2 ayat 19 sampai pasal 3 ayat 1a. 腓立比书第2章19节到第上半节。 Untuk menghemat waktu kita akan membaca hanya di dalam bahasa Mandarin saja. 我们只用中文阅读。我靠主耶稣指望快打发提摩太去见你们，叫我知道你们的事，心里就得着安慰。因为我没有别人与我同心，实在挂念你们的事。别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。但你们知道提摩太的名证，他信望福音，与我同劳，待我像儿子待父亲一样。所以我一看出我的事要怎么样了结，就盼望立刻打发他去。但我靠着主，自信我也必快去。然而我想必须打发以巴弗提到你们那里去。他是我的兄弟，与我一同做工，一同当兵，是你们所差遣的，也是供给我需用的。他很想念你们众人，并且极其难过，因为你们听见他病了，他实在是病了，几乎要死。然而神怜恤他，不但怜恤他，也怜恤我，免得我忧上加忧。所以我越发急速打发他去，叫你们再见他，就可以喜了，我也可以少些忧愁。故此你们要在主里欢欢乐乐地接待他，而且要尊重这样的人，因他为做基督的功夫几乎致死，不顾念性命，要补助你们攻击我的不济之处。第3章第1上半节，弟兄们，我还有话说，你们要靠主喜乐。 Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. 在我们还没有思想圣灵话语之前，让我们一起祷告。 Bapa kami dalam surga, 我们在天上的父， adalah berkat Tuhan sehingga kami boleh mengikuti kebaktian pada hari ini. 这是上帝的恩典。倘若我们能够参加今天的崇拜会， Kiranya Tuhan menolong setiap kami. 但愿上帝帮助我们每一个人。 Kiranya roh Tuhan boleh bekerja di dalam diri kami. 但愿上帝的灵能够在我们心中动工， Membuka hati kami, 敞开我们的心， membuka pikiran kami. 敞开我们的思念， Sehingga sungguh firman Tuhan boleh kami dengarkan. 好让你的话语我们能够聆听， Dan boleh kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. 并且在日常生活当中遵行出来。 Karena tanpa roh Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. 因为如果没有上帝的灵，我们不能够做什么。 Tuhan tolong setiap kami. 主要求你帮助我们每一个人。 Kami serahkan semuanya ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 我们把这一切完全交托，奉靠主耶稣基督的圣名。 Amin. 阿门。 Kalau kita membaca kitab Filipi ini, 当我们阅读腓立比书， kita seolah-olah merasa ini Paulus sudah segera akan menutup suratnya. 我们仿佛呢，使徒保罗就尽快的要结束他的书信。 Kalau kita lihat pola penulisan surat dari Paulus, 如果我们看使徒保罗写作的方式， dalam surat-suratnya biasanya dia menjelaskan lebih dulu tentang doktrin. 而且他每一封书信的开始都是讲说一些教义， Misalnya kitab Roma, 比如说罗马书， dia menjelaskan Roma 1 sampai 11 itu sebenarnya paparan sebuah doktrin. 他从罗马书第1到第11是讲说一个教义。 Nah, bagian yang kedua biasanya dia kemukakan mengenai aplikasi daripada penjelasan doktrin yang dia berikan. 那么从第12章的时候，他是解释说他们怎么样的运行或是运用这些教义。 Jadi kalau misalnya dalam surat Roma lagi, dia itu dari ayat 12 sampai 15 itu menjelaskan mengenai aplikasi daripada doktrin yang dia paparkan. 所以从罗马书第12节到第15节，他是讲说怎么样运用这些教义。
Baru kemudian pada bagian yang terakhir dia kemudian menyebutkan beberapa nama, memberikan salam dan menjelaskan dan sebagainya. 而且在结束的时候，他就称呼几个人，并且向他们问安。 Waktu kita membaca surat Filipi, 当我们阅读腓立比书， yang pertama memang dia tetap paparkan mengenai doktrin. 他起初讲的原本就是一些教义， Tapi dalam bagian ini seolah-olah dia sudah sampai kepada akhir surat. 那么在这个部分呢，他仿佛已经到了他书信的结尾， Dan di sini dia menyebutkan nama Timotius dan 而 Epaphroditus. 且他这里称呼提摩太和以巴弗提， Jadi seolah-olah dia sudah mau menutup suratnya. 那仿佛他已经要结束他的写作。 Sedangkan seperti kita ketahui masih ada 2 pasal kemudian. 但是我们知道，到后面还有2章， Maka mereka yang ahli-ahli Alkitab yang agak liberal, 所以这些有一些这个圣经的专家， mereka menganggap bahwa bagian ini diselipkan 他觉得这一部分是附加上去的， atau bagian pasal 3 dan pasal 4 itu adalah bagian yang ditambahkan oleh orang lain. 所以他们认为第3章是第4章是别人加上去的。 Tapi kalau kita perhatikan 但是如果我们注意的话， hal yang dikemukakan oleh Paulus pada kita, 使徒保罗对我们所说的话， sebenarnya ini tidak menyimpang jauh daripada paparan doktrin yang dia kemukakan. 这一切跟他所说的教义并不是差别很远。 Di dalam pasal-pasal pertama saja dia sudah menyarankan kepada jemaat Filipi supaya mereka bisa sehati dan sepikir. 在腓立比书第1章的时候，他已经劝告腓立比的人要有相同的心思、相同的意念。 Kenapa Paulus menasihatkan jemaat Filipi supaya mereka sehati dan sepikir? 为什么使徒保罗劝这些腓立比教会的人要有同样的心思、同样的意念呢？ Paulus menafsirkan seperti demikian karena dalam konteks jemaat Filipi rupanya ada pertengkaran. 使徒保罗这样子说，因为在腓立比书的背景，他们有一些争论。 Pasal 4 ayat yang kedua misalnya kita membaca di sana bahwa Yodia aku nasihati, Sintike aku nasihati. 所以在第3的时候，他说于迪亚我劝他们，辛迪加我也劝他们。 Jadi itulah sebabnya kenapa Paulus sejak awal-awal suratnya mengemukakan kepada jemaat Filipi supaya mereka sehati dan sepikir. 所以使徒保罗的书信的开头，他要那个腓立比教会的人有相同的心思、相同的意念。 Karena ada konteks pertengkaran pada waktu itu di jemaat Filipi. 因为当时的腓立比教会有互相的争论。 Nah, kembali waktu pasal yang kedua yang pertama juga ditekankan di sana, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 所以在那个第2章的开头的时候，他也是同样的劝他们要有爱心相同、意念相同。 Jadi kesehatian dan sepikir ini adalah sesuatu yang sangat ditekankan oleh Paulus di dalam surat Filipinya ini. 所以使徒保罗在腓立比书里面呢，非常的强调要有相同的心思、相同的意念。 Dengan konteks bahwa memang ada pertengkaran di dalam jemaat. 因为他的那个书写的背景就是他们在当中呢有一些争斗。 Nah, dalam bagian inilah kemudian sebenarnya Paulus memberikan contoh. 所以这个部分呢，使徒保罗举一个例子， Hendaklah kamu sehati dan sepikir. 你们要有同样相同的心思、相同的意 Dan 念。 dalam bagian ini dia berikan contoh. 在这部分，他举个例子， Jadi di sini bukan sesuatu yang mau mengakhiri surat lah, mau apa segala ya, tapi tetap menyambung daripada apa yang dia sudah paparkan sebelumnya. 所以在这里他并不是说要结束他的书信，而是他所说的跟他前面所说的一样。 Mereka sehati dan sepikir. 他们有相同的心思、相同的意念。 Contohnya mana? 他们的例子在哪里呢？ Itu diberikan di dalam hubungan antara dia dengan Timotius dan Epaphroditus di dalam bagian ini. 就是他举例，他以提摩太和以巴弗提的关系。 Nah, jadi itulah sebabnya dia kemukakan mengenai Timotius dan Epaphroditus. 所以他就讲说了提摩太和以巴弗提。 Nah, dia merasa bahwa Timotius itu sebagai rekan kerja yang paling sehati dan sepikir sama dia. 他觉得提摩太是他同工，有跟他有同样的心思、相同的意念。 Nah, di dalam kesehatian itu ada
ada apa ya? Ada kecocokan antara satu dengan yang lain. 在这样的相同心思意念当中，他们觉得彼此他们都是很 Di 配合的。 dalam mereka sepikir itu, mereka bisa di dalam hal-hal yang umum itu mempunyai pikiran yang sama. 他们在一般的事上都有相同的心思、相同的意念。 Nah, itu yang Paulus lihat di dalam diri Timotius. 所以这是使徒保罗在提摩太身上看到的。 Dan yang hal ini adalah merupakan hal yang sangat penting sekali di dalam kita menjaga kesatuan. 所以在这里呢，我们在保守合一当中是非常重要的事。 Sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, 对于一个已经跌在最终的人， setiap kita sini selalu mencari kepentingan sendiri. 每一个人都在寻找自己的益处。 Sedikit atau banyak, kita ini semua adalah manusia yang mencari kepentingan sendiri. 无论是多或是少，我们都是寻找自己利益的人。 Nah, di dalam hal ini tentu Paulus kemudian menyebutkan bahwa Timotius itu adalah seorang yang tidak mementingkan kepentingan sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan daripada Kristus. 所以在这里，使徒保罗说，提摩太呢不是以自己的事为念，而是以基督的事为念。 Kita sedikit banyak memang adalah orang yang mementingkan diri sendiri. 我们多多少少都是以自己的事为念的人。 Ada teman saya punya anak, 我一个朋友，一个孩子， waktu itu masih 5 tahun. 当时只有5岁， Dia cerita kepada saya, 他对我说 anakku baik loh. 我的孩子很好咯， Dia lagi makan, 他在吃， terus dia kasih saya, 然后他给我， Papa, 他说爸爸爸爸， ini makanan enak loh. 这个东西很好吃， Ini buat papa aja. 这个给爸爸吃。 Papanya pikir, kan kamu suka. 那爸爸认为不是你喜欢吃吗？ Enggak, ini buat kamu aja deh. 他孩子说这是给 Kamu 爸爸好 aja 的， yang habisin. 你就把它吃完吧。 Enggak, ini enak. Ini buat papa aja deh. 这个很好吃，给爸爸吃吧。 Wah, lalu dia cerita sama saya. 然后他就对我说， Dia banggain anaknya. 他以他的孩子为傲。 Biasa kita memang orang tua kalau anak bagus kita bangga-banggain kan. 所以我们作为家长，如果好孩子的话，我们都是很骄傲的。 Kalau anak jelek kita lupa. Ruko Anak hai- siapa sih lu? Gitu kan. Nah, Ruko hai kita nggak tahu zebao. anak siapa. 我们都会把它忘掉，不知道是谁的孩子。 Ini dia cerita kepada saya. 那这件事情，他对我说， Hen, anak gua baik loh. 他说我的孩子很好了， Masa dia lagi makan, 他在吃东西。 terus Pak ini enak katanya. 他说爸爸这个很好吃， Ini buat papa deh. 这个给 Katanya. 爸爸吃吧， Nah, lalu dia kasih paksa papanya. 而就勉强他的爸爸吃。 Papanya nggak mau, 爸爸不要， mau kasih anaknya, 要给孩子吃， tapi anaknya berkeras kasih papanya. 但是孩子坚持要给爸爸吃， Jadi papa ini girang 然后爸爸就认为 punya anak seperti gitu. 他的孩子这样。 Lalu pada satu kali dia datang kepada saya, 然后有一次他来到我 lalu 面前， dia cerita lagi kepada 他 saya. 又在对我说， Hen, gua kira anak gua dulu baik sama gua. 他说牧师，我以为我孩子很好， Taunya sebenarnya kalau dia nggak doyan, dia kasih saya. 原来呢他不喜欢吃的东西他给我， Dia ngomongnya terbalik. Ini makanan enak, tapi dia nggak makan kan, karena dia nggak doyan. 他讲的是反话，他说这个很好吃给爸爸吃，其实实际上是他不喜欢吃， Yang dia nggak suka ya kasih papanya. 他不喜欢吃的东西就给爸爸吃。 Sekali dia dapat makanan yang dia suka, 有一天拿到他自己吃的东西， papanya minta, 爸爸跟他讨， aku minta ya sedikit ya. 爸爸要不给你讨一点 Gak 点， boleh ini, 他说不可以， ini saya suka. 这个是我喜欢吃 Loh, 的， kalau suka kan biasanya kasih papa. 如果平常喜欢吃的都给爸爸， Iya, yang ini enggak. 但是 Katanya. 这个不可以。 Nah, jadi ketahuan dia bilang bahwa anaknya yang selama ini dia pikir baik 所以他就知道了，他一向以来认为 itu 孩子很好， ternyata tetap mementingkan diri sendiri. 原来他也是以自己的意念 Memang 注 kalau 重自己 kita 意念。 lihat bahwa kita sejak dari Taman Eden, kita semua adalah orang yang mementingkan diri sendiri. 所以自从伊甸园开始呢，我们每一个人都是以自己的事为念的人。 Pada waktu Allah bertanya kepada Adam, 当上帝问亚当的时候， apakah kamu makan buah pohon yang terlarang ini? 你是否吃了禁果？ Jawaban sebenarnya sederhana, iya atau enggak. 答案其实很简单，是或者是不是。 Iya, saya makan. 是的，我吃了； Atau berbohong, tidak, saya tidak makan. 或者是说谎，没有，我没有吃。 Nah, jawaban cuma dua. 那答案只有2个： Apakah kamu makan
你是不是吃了？ Nah, tinggal jawab demikian. 但是你就可以这样子回答。 Tapi kita lihat dari jawaban daripada Adam, 但是我们看到亚当 di 的回 situ 答， kan jelas kita lihat bahwa dia mementingkan diri sendiri. 我们看到当中，他以自己的事为念， Dia pikir dia ingin melepaskan diri dari tanggung jawab. 他觉得他可以脱离这个责任。 Jadi apa jawab Adam? 所以亚当的答案是什么？ Perempuan yang kau ciptakan itu, dialah yang membujuk aku untuk makan buah pohon. 就是你所造的女人，她劝我吃这些禁果。 Dengan lain perkataan dia menyalahkan Hawa. 那么其实呢，他是在责怪夏娃。 Dengan menyalahkan Hawa dia juga menyalahkan Tuhan. 那么他责怪夏娃的同时，他也责怪了上帝。 Sehingga kita lihat sejak daripada Taman Eden itu, kita ini adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri. 所以自从伊甸园开始呢，我们都是以自己事为念的人。 Nah, saya rasa sebenarnya kita kadang-kadang bergereja lupa mementingkan kepentingan daripada Kristus. 所以呢，当我们过着教会生活的时候，信徒生活的时候，我们很多时候都忘记了以上帝的事为念。 Kadang-kadang kami di saat misalnya, 比如说我们在圣道神学院， kalau bertanya kepada mahasiswa yang sudah mau lulus, 就是要问那些要毕业的大学生， yang mereka pikir adalah melayani gereja besar, 他们的他所想的就是服侍一些大型教会， melayani gereja kaya, 就是服侍一些有钱的教会， melayani di kota besar. 或是在那个大城市里服侍。 Yang dia pikirkan, 他们所想的， bagaimana ya supaya jemaat itu menjadi bertambah banyak. 那么教会呢，怎么样的人数更加的多？ Bertambah banyak untuk Injil ya baik kan? 如果更多的是为了 Tapi 福音 ini 的话是很好 bagaimana。jemaat bisa jadi gereja bisa bertambah omset lah katakan. 所以他们所想的就是教会怎么样的让他们的产量更多。 Nah, bagaimana jemaat dapat membangun gereja yang lebih bagus, 教会怎么样的建造更好的教会， lebih besar, 更大的教会， lebih mewah. 更豪华的教会。 Wah, hal-hal yang seperti itulah yang justru jadi pikiran daripada mereka. 所以他们所思所想的就是这样的事情。 Dan kalau mereka seperti demikian, mereka bangga benar. 如果这样的话，我们觉得很骄傲。 Wah, saya melayani gereja besar. 我在一些大型教会服侍， Saya melayani gereja yang kaya. 我在一些很有钱的教会 Saya 服侍， melayani gereja yang mewah. 我在一些豪华的教会服侍 Anggota，yang banyak. 有很多的服侍。 Wah, mereka merasa seperti demikian. 他们觉得就是这样， Tapi mereka tidak berpikir pada waktu dia selesai, 但是他们没有想到，如果他们毕 mereka 业 masuk 的 ke 时候 dalam sebuah gereja, 进入一间教会， dipercayakan oleh Tuhan jemaat. 那么把一些信徒信托他们， Ini jemaat ini mau jadi apa? 那么这些会众要成为怎么样的人呢？ Apa jemaat cuma menjadi sapi perahan? 难道这个那个会众只是一些要挤奶的牛吗？ Atau kita pikirkan bagaimana mereka bertumbuh? 或者是我们想的他们怎么样的成长？ Bagaimana mereka makin cinta Tuhan? 他们怎么样的越来越爱上帝？ Bagaimana mereka dekat dengan Tuhan? 他们怎么样的更亲近上帝？ Bagaimana karena cintanya kepada Tuhan mereka boleh melayani dengan giat? 所以他们怎么样的爱上帝，而且他们更积极的服侍， Mereka tanpa dipaksa-paksa mereka tuh suka untuk berdoa. 不必勉强他们，但是他们就很喜欢祷告， Karena mereka jemaat yang dekat dengan Tuhan. 因为他们都是亲近上帝的会众。 Nah, kadang-kadang itu lenyap dari pikiran mereka, 这些事情都在他们脑海中 lalu 消失 kemudian 了， diisi dengan hal-hal yang duniawi. 而且填在他们脑中的这些世 Mereka 俗的事情 tidak。berpikir mengenai pikiran daripada Kristus, 他们所想的不是照上帝的思想为念， tapi mereka mencari kepentingan daripada diri sendiri. 而是寻求自己的利益。 Nah, itulah yang harus kita pikirkan. 这一点我们要好好的思想， Jangan sampai kita mencari kepentingan sendiri, 千万不要以自己的事 tapi 情为 kita 念， mencari kepentingan saudara kita seiman, 而是以我们的主内同工 mencari 的信徒为 kebutuhan 念， mereka, 想他们的需要， dan betul-betul mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita bergereja. 并且在我们的过着教会生活当中，真正的爱上帝。 Ada seorang teolog 有一个神学家， sangat pandai sekali, 他非常的聪明， lahir tepat tanggal 4 Februari 他出生在2月4号，
rupanya yang 4 Februari itu orang-orang pintar termasuk saya ya. 原来2月10号出生的都是很聪明的人，像我一样。 Tapi sayangnya dia meninggal dalam usia yang masih muda. 但是很可惜，他年纪轻轻就死了。 Jadi ini teolog pintar luar biasa. 这个神学家非常的聪明， Tapi dia tidak setuju. Dia hidup pada zaman Hitler. 他生在那个希特勒的时代， Dia tidak suka dengan Hitler 他不喜欢希特勒， dan berseberangan dengan apa yang dikemukakan oleh Hitler. 而且他跟希特勒所想的事情都是相反的。 Jadi dia join pada waktu itu gereja bawah tanah. 而且当时他加入一些地下教 Jadi 会， gereja yang tidak setuju dengan Hitler. 就是这教会呢不同意那个希特勒做法， Anti Hitler. 专门反对希特勒的。 Lalu kemudian dia mendapat undangan ke Amerika. 然后呢，有人邀请他去到美国， Dia pikir bagus juga kan? 他觉得这个很好啊， Ada hubungan antara orang Kristen di Jerman dengan orang Kristen di Amerika. 就是在德国的信徒跟在美国的信徒有一个联系， Ada persaudaraan Kristen. 他们之间有那个弟兄姐妹的那关系， Jika mereka berhubungan, mereka bisa saling berdoa. 他们彼此有关系，能够彼此祷告， Meskipun berbeda negara 即使是不同的国家， dan juga berjauhan. 而且是各一段的距离， Maka kemudian dia pergi ke Amerika. 然后呢就去到美国， Lalu di Amerika, 然后在美国， karena dia orang Jerman, 因为他是德国人， lalu kemudian ada gereja yang khusus orang Jerman meminta dia untuk melayani. 那么那一些教会是德国人教会，他叫他去那边服侍。 Jadi dia melayani untuk gereja orang Jerman ini di Amerika selama kira-kira 2 tahun ada. 所以他在美国的一间德国人教会服侍了大概2年， Tapi selain itu dia sangat pandai. 因为他是一个非常聪明的人。 Lalu kemudian dia Lalu kemudian dia diundang untuk mengajar di sekolah teologi di Amerika. 然后他就被邀请在这美国的神学院教书， Sekolah teologi yang terkemuka, 这是一个很出名的那个神学院， sekolah teologi yang terkenal, 是一个很大所 sekolah 宗次的 teologi 神学 nomor 院， 1. 是第一的神学院。 Dia diundang di sana. 他被请到那边去， Sudah dia mempunyai kehidupan yang enak bukan? 他有一个很好的生活。 Waktu itu udah siap-siap untuk perang dunia, 那时候已经大概要世界大战， tapi Amerika kan tidak ikut perang. 但是美国没有参与战争， Maksudnya daerah Amerika masih aman dari peperangan. 所以在美国还是很安全的，没有加入战争。 Yang perang dunia kedua itu kebanyakan Eropa ya, lalu Asia itu Jepang ke bawah itu yang berperang. 那么世界第二大战呢，就是在欧洲，还有在那个亚洲。 Amerika ikut berperang tapi daerahnya tidak. 那么美国有参与战争，但是他所住的地方没有加入。 Nah, di dalam keadaan peperangan, 在战争中， lalu kemudian Dietrich Bonhoeffer ini merasakan mungkin dia perlu kembali ke Jerman. 那么这个人他觉得他必须回到德国去。 Ini masa sulit buat orang Kristen di Jerman. 那么这段时间对于在德国的信徒是一个很艰难的时刻， Apalagi untuk orang-orang bawah gereja bawah tanah. 更何况是地下室的教会， Mereka sangat juga membutuhkan Bonhoeffer untuk menguatkan mereka. 他们很需要这个bonhoeffer福去那边。 Akhirnya selama bergumul, 他在挣扎当中， Bonhoeffer bukan orang yang mementingkan diri sendiri. bonhoeffer不是以自己事为念的人， Dia memikirkan teman-teman yang ada di Jerman. 他想念他们在德国的朋友， Akhirnya dia mengambil keputusan untuk kembali ke Jerman. 然后他就做决定回到德国去。 Meskipun kehidupan di Amerika sudah senang, 即使在美国的生活已经很好 tapi 了， dia pulang untuk join gereja bawah tanah di Jerman. 然后就回到德国加入这个地下教会。 Dan setelah beberapa lama kemudian dia ketahuan lalu ditangkap, 那么再过不久呢，就发觉到他，结果就被逮捕， dipenjarakan. 下在监中。 Nah, di dalam penjara itu banyak sekali tulisan-tulisan yang
sampai sekarang kita tetap megangnya, yang diselundupkan oleh teman-temannya dari penjara. 那么他在监牢里写了很多的著作，他的朋友一一的把他偷到外面去。 Tetapi sial bagi Bonhoeffer adalah 但是对于这个本福最倒霉的事情， beberapa hari lagi Hitler akan jatuh. 那么再过几天，那个希特勒被推翻之前， Maka kemudian dia dihukum gantung. 他就被判了死刑，吊死。 Dia mati sebelum Hitler jatuh. 在希特勒还没有被推翻之前，他就已经死了。 Kita lihat bukan, dia bukan orang yang mementingkan diri sendiri. 所以我们看到他不是以自己的事情为念的人， Berani demi teman-teman gereja bawah tanah, dia mengorbankan dirinya. 为了他在地下教会的朋友们，他愿意牺牲。 Sehingga akhirnya kemudian dia mati untuk itu. 到最后，他为这件事情死了。 Nah, Bapak Ibu sekalian, 各位主所兄弟姐妹， kalau kita di gereja 如果我们在教会， adalah orang-orang yang mencari selalu kepentingan Kristus, 如果我们都是以基督为念，完全寻找基督利益的人， tidak mementingkan diri sendiri, 不会注重自己的利益， maka Paulus memberikan suatu kesimpulan. 所以使徒保罗做了一个结论： Bersukacitalah kamu dalam gereja. 你要在教会里欢欢喜喜。 Kalau kita mempunyai jemaat yang seperti demikian, 如果我们有这样的会众， yang tidak mementingkan diri sendiri, 不以自己的事情 yang 为念， betul-betul memuliakan Kristus, 真正的荣耀基督， betul-betul gereja itu menjadi suatu institusi yang indah, bukan main. 那么教会呢就成为一个美好的机构。 Dan itu yang membawa kita kepada Kristus, 然后这件事情能够引我们向基督， makin mengasihi Kristus, 更爱基督， ya, dan juga makin mengasihi sesama. 并且更爱彼此。 Nah, Bapak Ibu sekalian, 各位主所兄弟姐妹， mau nggak kita dalam gereja 我们愿意在教会里 selalu mengevaluasi diri, 永远的反省自己， apakah kita lebih mementingkan diri sendiri 我们是否更以自己的事情为念， atau kita mencari kepentingan Kristus? 或者我们以基督的事为念？ Apakah saya mencari pemenuhan kepentingan saya di gereja 我在教会里是否自己为了满足自己， atau di dalam gereja justru saya memuliakan Kristus dengan kehadiran dan pelayanan saya di dalam gereja? 或者是因你在教会参与教会的施工，能够荣耀基督？ Mari kita bersama, kita berdoa. 我们一起祷告。 Mari kita melihat diri kita masing-masing. 让我们反顾自己， Apakah saya sungguh mencari kepentingan diri saya sendiri 我是否是一个以自己为念的人， atau saya sungguh mencari kepentingan Kristus? 或者我是真正的寻找基督的事为念？ Apakah saya memuliakan diri 我是以自己为荣耀， ataukah saya memuliakan Kristus? 或者是荣耀基督呢？ Mari berdoa dalam hati kita masing-masing 让我们各自在心里祷告， supaya gereja Mangga Besar ini betul menjadi gereja yang memuliakan Tuhan, 当年国语堂成为荣耀上帝的教会， di mana dalam hidup kita bersama 在我们一同的侍奉当中， kita boleh sehati sepikir di dalam memuliakan Yesus. 我们要有相同的心思、相同的意念，也能够荣耀基督。 Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. 让我们各自在心里祷告。 Ampuni kami ya Tuhan, 主啊，求你饶恕我们。 kalau selama ini kami mementingkan diri sendiri, 如果一向以来我们都以自己的事为念， mencari kesenangan-kesenangan yang ditawarkan oleh dunia, 并且一直的寻找世界所提供的喜乐， tapi kami tidak mencari kepentingan Tuhan di dalam gereja. 却没有寻找上帝的利益， Sehingga kami bukan memuliakan Tuhan, 以致我们不是荣耀上帝， sebaliknya kami memuliakan diri sendiri. 相反的，我们只是荣耀自己。 Kami berdoa untuk gerejamu ya Tuhan. 我们为你的教会祷告， Biarlah Tuhan boleh terus mendampingi gereja ini.
但愿你能够一次与这个教会相伴， terus menyertai gereja ini 一次与教会同在， bersama dengan hamba Tuhan, majelis dan semua aktivis. 从主部门、还有执事们、还有所有圣工人员们， Mereka semua boleh belajar, 他们都可以学习， belajar merendahkan diri, 学习谦卑自己， memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. 在生活当中荣耀上帝。 Tuhan tolong 主帮助我们， sehingga sungguh sukacita kami boleh ada di dalam gereja yang Tuhan berikan ini. 但愿我们在你所赐的教会里面满有喜乐。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣是圣名，我们祷告，阿门。 Amin.